Memang memang dia memang kena doktor prescribe insulin. Itulah tu yang masalah tu. Berapa kali dah akan nak cuba beli. Oh, yang itu je lah. Jadi pergi dapatkan kat doktor lah. Ataupun doktor Masalahnya, akak dah pergi doktor. Macam anak akak lah yang dah pergi doktor. Akak tumpang aja dia punya ubat allergic tu. Ni, ubatnya serupa je. Tak ada pun yang dapat penicillin. Dia ada macam ni. Ada setengah doktor tak gemar bagi penicillin. Lagi kalau doktor-doktor baru-baru ni. Kenapa? Kenapa? Ubat tu mahal ke? Bukan mahal. Tak murah je ubat tu. Kan macam dia ajar macam ni. Actually di medical school ni kita ajar macam penicillin ni macam tak boleh bagi orang sekati. Macam tu lah. Dia ada bahan apa doktor? Yang ada bahan apa yang menyebabkan disekat pemberian dia? Dia steroid. Tapi bagi saya tak ada benda pun. Kita bukan nak bagi makan long term. Paling common pun 3 hingga 5 hari je. Satu tepek tu settle lah. Apa anak-anak saya ni dia seorang-seorang pergi, orang lain pergi pun dapat macam tu juga. Dah sampai 3 botol ubat batuk pun gitu juga. Akhirnya saya lekat sesama ni yang sesama jenis pekatnya tu ni apa. Kalau tak dapat ubat tu, ubat apa yang boleh saya makan? Saya kalau saya lah orang adem batuk ke, saya kata tekak ke, saya akan bagi penicillin. Saya akan bagi penicillin. Itu saya kan. Tapi tu dah bukan semua doktor yang akan bagi betul sebab dia ajar sebab penicillin tak elok lah, penicillin tak elok lah. Padahal kita nak cepat patient tu baik sekitar dalam masa yang singkat kan. Kawasan akak ni Rembau ni akak dah pergi 3 farmasi. Tak ada. Pergi doktor pun gitu juga. Nanti sebab akak nak yang penicillin tu sebab akak saja nak standby sebab doktor kata boleh cepat baik kan. Memang dia kata tak ada, dia kata kami tak ada stok tu. Allah, dia cakap pelik tu. Jadi ni diorang tu jenis tu lah batuk. Jadi akak jadi risau tau. Dah anak yang lelaki tu dah 2 bulan asyik macam tu. Lepas tu dia jangkit orang lain lah pula. Anak saya yang lain pula. Lepas tu ada cucu pula. Semua batuk. Anak saya yang perempuan tu 3 bulan dia batuk. Dan lepas tu tapi saya bagi ni tuan. Akak bagi vitamin D, akak bagi vitamin C, akak main ni aja. Bagi vitamin dia tu kan macam berserah je lah. Maknanya ubat batuk dah tak boleh dah. Makan vitamin, makan cetirizine. Itu je lah. IPD. Jadi akak sekarang ni akak cuba tu lah. Sebab akak dia jenis macam tu juga. Mula kenapa ni? Masa akak drive kereta, dia macam lekat tau dekat ni. Aku ni reflux ke? Tapi bila ni akak rasa macam ada bergumpal dekat tekak ni. Lepas tu akak terpaksa berhenti kereta lah. Akak kena macam kita kena keluarkan benda tu macam berguli. Keluar tengok dia rupanya lendir putih tu dah ada macam sangkut virus tu. Coklat sikit kan ni. Habis malam tu akak makan cetirizine, lepas tu akak makan Happy D, baru dia macam longgar. Tapi okey lah, akak kira fit dah. Akak imun kuat dah. Orang dah sangkut lama, akak baru dah nak sangkut. Yalah. Itulah. Tapi tu kita akak tak boleh lah demam. Akak ni kan kita punya senang kata semua MVP ni kalau sakit. Kita tak mau pergi orang sakit kan. Haram sakit MVP ni. Macam tu. Itulah. Okey baik. Tak apa Kak. Kita sebab kita nak bagi laluan untuk Dr. Adrian dulu sebab hari ni Okey. dulu. Alhamdulillah. Okey baik, silakan Dr. Adrian. Terima kasih doktor. Baik, sama-sama. Sama-sama. Okey, assalamualaikum semua rakan BBB kan. Waalaikumsalam. Lama saya tak present rasanya tahun lebih. Dulu saya selalu present kan. Lama dah kan. So hari ni saya nak bercerita lah, sharing pasal microbiome, kaitan microbiome dengan mental health. Tapi dia nak saya cerita sebenarnya topik ni topik gut brain axis sebenarnya. Untuk saya buka cerita pasal gut brain axis tu lagi mudah untuk orang faham kan. Sekejap saya share saya punya screen jap.
Okey. Kembangkan betul. Apa kaitan gut microbiome dengan mental health? Kalau dalam erti kata dalam MBBP ni lebih kepada mental health yang selalu dia alami adalah anxiety, depression, atau jantung berdebar-debar, panic attack, betul tak? Itu mental health yang berkaitan dengan rakan MBBP. So microbiome dengan mental health ni kita senang nak cerita dia berkaitan dengan gut brain axis. Gut brain axis maksudnya apa yang berlaku kat perut kita dia akan berkait rapat dengan mental kita, brain kita, otak kita. Apa yang berlaku dengan otak kita akan berkait rapat dengan perut kita. So perut yang sihat akan memastikan insya-Allah otak kita dan sihat. Sihat otak yang sihat, insya-Allah perut kita pun sihat. Itu sebenarnya gut brain axis connection antara perut kita dengan otak kita, kan? Okey, ini dia. Perut kita ni ada microbiome. Microbiome ni adalah macam, saya cerita microbiome tu macam flora fauna. Flora fauna, dia macam microorganism, tak kisahlah bakteria ke, virus ke, fungal ke, protozoa ke yang memang banyak di perut kita, di usus kita, bukan perut usus besar, usus kecil. Yang memang Allah jadikan microbiome ni berada dalam usus kita untuk tugas-tugas yang kata orang sangat-sangat penting. Ni orang kata apa ni, bakteria baik, bakteria jahat, kan? Ni bakteria baik, dalam perut kita ni ada bakteria, bukan bakteria saja, ada virus, ada fungal, protozoa. Ini dipanggil microbiome. Satu penghuni usus kita yang mana tugas dia terlampau banyak. Tugas dia untuk imun sistem kita, tugas dia untuk kita punya fungsi otak kita, tugas dia untuk apa lagi? Pencernaan, kan? Dan lagi fungsi dia untuk hormon, untuk kawal selia tubuh badan kita. Kita rasa macam ini mikroorganisma, tapi sebenarnya baik untuk kesihatan. Dan apa kaitan mikroorganisma ni kepada otak kita pula? Serotonin, serotonin, kita tahu serotonin ni macam hormon happy, orang kata hormon best. Tapi lebih daripada 80% serotonin ni diproduce daripada kita punya usus. Siapa yang produce? Microbiome. Microbiota. Orang Melayu kita microbiota. Microbiome ni lah yang produce serotonin. Kita ingat serotonin kat otak kita. Tapi sebenarnya 80% diproduce dalam perut kita. Di usus kita oleh microbiome. Serotonin, leptin, dopamin, short chain fatty acid. Short chain fatty acid ni pun penting. Sangat-sangat penting untuk kita punya imun sistem, untuk orang fungsi otak kita. Siapa yang produce? Microbiome. Gut microbiome ni yang produce. So hormon-hormon yang saya tulis ke sini, dia diproduce kat kita punya usus, dan hormon ni akan pergi ke otak kita untuk untuk kesihatan otak. Kalau perut kita tak elok, serotonin akan berkurangan, leptin akan berkurangan, dopamin berkurangan, short chain fatty acid berkurangan. So otak kita tak boleh berfungsi dengan baik. So kat situlah datangnya mental illness, kat situlah datangnya anxiety, kat situlah datangnya panic attack, kat situlah datangnya depression. Sebab hormon-hormon yang diperlukan untuk otak kita berfungsi dalam keadaan normal berkurangan disebabkan microbiome tak dapat menjalankan fungsi dengan baik. Dan macam mana pula otak kita dia berkait dengan perut kita pula. Dia connect dengan perut kita dari vagus nerve. Vagus nerve. Bila otak kita tak dapat fungsi dengan baik, perut kita pun akan dapat efek yang tak elok juga melalui apa? Vagus nerve tu. Contohnya lah, kita stres. Kita ada anxiety, kan? Temperature dah otak kita tak apa fungsi yang elok, kan? So perut kita pun akan kata orang tak dapat fungsi yang elok sebab vagus nerve ni hantar signal yang tak berapa, yang kata orang tak berapa best lah. Bila vagus nerve hantar signal tak berapa best, perut kita pun tak berfungsi yang elok. Sebenarnya cerita dia macam ni, bila otak kita tak berfungsi dengan elok, kita ada masalah, kita ada stres, kita ada anxiety, kat situ badan kita akan keluarkan kortisol yang banyak.
kortisol yang banyak ni menyebabkan badan kita sentiasa dalam keadaan kata orang fight and flight mode. Sentiasa dalam parasympathetic, orang kata kan parasympathetic mode, fight and flight. Sentiasa stres. Bila stres, perut kita ni tak dapat jalankan tugasnya. Rest and digest tak ada. So perut kita dapat jalankan tugas dengan baik. So kat situlah datangnya reflux, kat situlah datangnya kembung angin, makanan tak hadam. So itu kaitan dia. Bila otak stres, perut kita pun dalam keadaan tak apa elok. Okey. Ini tadi saya katakan tadi, kalau perut kita akan kata orang akan mengeluarkan neurotransmitter. Kalau tak elok, dia akan menyebabkan stres, akan menyebabkan mood kita tak elok kan. Bila otak kita tak elok, menyebabkan kita bowel movement kita pun tak elok. Kita punya nutrition pun tak dapat kata orang diserap dengan elok. Microbiome balance pun tak elok. Maksudnya kita punya gut microbiome pun fungsi dia dan dia punya kata orang kehidupan dia dalam tu pun tak balance. Boleh terjadi dysbiosis, orang kata kan. Okey. Sini kita mendapat lagi jelas lah. Kalau perut kita abnormal gut, abnormal CNS menyebabkan changes in behavior dan mood, increase in susceptibility to inflammation and dysbiosis. Dysbiosis maksudnya kata orang quantity gut microbiome ni makin kekurangan ataupun dah tak balance dan tak dapat menjalankan fungsi dengan baik lah. Tapi kalau kita ada healthy gut, kita ada healthy brain, kita punya behavior, emotion kita akan ada normal. Kita dapat menjalankan kata orang harian dengan keadaan lagi seronok, lagi happy kan. Perut kita pun normal gut flora tu akan sentiasa akan terhasil. Itu yang pentingnya kata orang healthy gut, healthy brain. Saya selalu kata dulu kan. Apa kaitan GERD dengan anxiety? Ini kat MBB ada masalah. GERD dengan anxiety, depression, panic attack kan. Ini yang saya terangkan tadi. Bila kita diagnosis kita ada MBB, kita akan MBB akan selalu kata akan menyebabkan ada chest pain, akan sesak nafas, ada rasa choking lah orang kata kan. Itu kalau baring lagi susah, lagi akan menjadi teruk simptom kan. Bila terjadi benda tu pula akan datanglah kita punya panic attack, akan datanglah kita punya anxiety, betul tak? So itu kaitan dia daripada sudut gut brain axis tu. Apa terjadi kat perut kita ni, dia akan manifest kat otak kita. Perut kita tadi maksudnya kita sakit, kita susah nafas, kita rasa choking. Lepas tu bila kat otak kita akan terjadilah anxiety tu, kita akan jadilah depression tu, kita akan jadilah panic attack tu. So itulah gut brain axis yang masukkan saya masuk tadi. So ini penerangan yang saya cakap tadi, anxiety, stress dan panic attack akan menyebabkan kortisol akan dikeluarkan dalam otak kita lagi banyak. So badan kita akan sentiasa dalam fight and flight mode. Bila fight and flight mode, sentiasa terjadi rest and digest system stop. Perut kita ni sentiasa dalam, sepatutnya secara normalnya dia berfungsi dalam keadaan rest and digest system. Tapi bila badan kita sentiasa dalam fight and flight mode, perut kita tak dapat jalankan tugas dengan baik. Sebab rest and digest system dah stop. So kat situlah bila akan terjadi makanan tak dapat cerna elok kan. So kita punya nutrien tak dapat diserap dengan elok. Kat situ datang angin, kat situ datang reflux, orang panggil kan reflux, angin semua tu, kat situ datang kembung perut. So itu kaitan dia. Apa yang kita fikir, kita stres, kita ada anxiety, kita ada panic attack, akan mengganggu fungsi perut kita. Tapi bila perut kita tak ada fungsi elok, akan mengganggu pula fungsi otak kita. So dia bukannya satu je yang kita kena jaga. Bukan kata kita jaga perut, nanti otak kita elok. Tak, kita kena jaga dua-dua. Perut kita jaga, otak kita pun kena jaga juga. Macam mana nak pastikan perut kita dalam keadaan sentiasa keadaan sihat? Dulu kita selalu ajar jangan ambil gula. Tapi sebenarnya gula ni sangat-sangat perlu untuk tubuh badan kita. Tapi kita kena kontrol sugar intake kita. Jangan terlampau berlebih-lebihan. Itu saja. Gula tu perlu. Ingat, kalau tak ambil gula, sebenarnya badan kita tak dapat fungsi elok. Memang gula diperlukan oleh badan kita. So biar perut kita sihat, kita perlu ambil gula juga, tapi kuantiti yang kata orang yang moderate, bukan berlebih-lebihan. Itu saya punya pendapat. Lepas tu jangan makan processed food. Processed food ni dia banyak kata orang bahan kimia, banyak bahan pengawet. Ini menyebabkan kita punya gut microbiome kita rosak. Kena amalkan diet yang sihat. Lepas tu suplemen. Suplemen ni penting.
kena ambil suplemen yang ada vitamin B, vitamin C, glutamin, selenium, magnesium, antioksidan, vitamin A, C, E ni. Yang mana yang banyak kat mana tau? Yang bagus yang MBB ada ni Halfy. Halfy tu ada inulin. Inulin tu apa? Inulin tu prebiotik, makanan untuk mikrobiom kita. Lepas tu kita ada apa? Hampas apa ni? Silicium dalam MBB. Psyllium tu kan. Itu pun bagus juga untuk kita punya gut microbiome. Memang Halfy tu lengkap. Satu lagi jangan lupa probiotik atau Bacillus dan Bifidobacteria. Yang mana kita ada apa? Microbiome. MBB pun ada microbiome. So dah lengkap dah. Halfy ada, Hyper Plus ada, lepas tu microbiome ada kan. So kalau kita amalkan Halfy dengan microbiome, insya-Allah kita punya gut microbiome akan keadaan sihat. Dan bila perut kita sihat, insya-Allah kita punya otak pun bertambah sihat. Dan jangan lupa juga kita kena maintain healthy brain. Healthy brain macam mana kita nak maintain healthy brain? Kita orang pastikan kita dapat tidur yang sihat. Dapat tidur yang cukup berkualiti. And then kita kena pandai manage stress. And then jangan lupa exercise. Bila kita exercise, insya-Allah mental kita akan makin kuat. Bila mental makin kuat, saya kata dia akan berkait rapat dengan perut kita. Lepas tu ini biar nampak sikit lah, faham sikit. Ini anda katalah non-western kita anggaplah makanan kita punya makanan Melayu kita lah, makanan whole meal kita. Whole meal. Kata orang tak ada bukan processed food, yang kita masak sendirilah, maka kita masak sendirilah. Nak bandingkan dengan western food. Western diet ni maksudnya fast food lah. Kita akan nampak bila kita makan makanan whole food, makanan sihat, makanan yang kita masak sendiri di rumah, gut microbiome ni akan fungsi dia akan bertambah, akan makin banyak sebab kita makan makanan yang sihat. Nak bandingkan dengan western food masuk fast food. Bila makan fast food, gut microbiome ni akan berkurangan. So perut kita akan bertambah fungsi yang baik sebab gut microbiome berkurangan disebabkan makanan kita yang tak sihat. So sangat-sangat penting untuk kita makan makanan yang sihat, bukan makanan yang diproses, bukan makanan fast food. Pastikan kita makan whole food. Whole food maksudnya saya selalu kata makanan yang kita masak sendirilah. Kan? Lepas tu apa lagi? Bila kita makan makanan yang sihat, makanan yang betul, gut microbiome dapat menghasilkan lagi banyak short chain fatty acid. Short chain fatty acid ni lah sangat-sangat penting untuk kata orang, selain daripada immune system, adalah untuk fungsi otak yang lagi baik. So sangat-sangat penting pemakanan kita. Orang selalu katakan, saya ada kata orang ada masalah GERD ni, nak makan apa kan? Makan makanan sihat lah, makan biar betul. Dalam MBB senang kan, bukan tak boleh pantang apa. Yang penting kita tengok apa kita permulaan tak boleh makan, kita elakkan dulu, dan lama-lama slowly kita introduce makanan tu kat badan kita balik. So makan biar betul, makan puas-puas lah. Itu ialah MBB punya kita orang punya konsep dan prinsip. Betul tu, sebab bila kita makan kalau kita duk makan tak puas, kita makan tak betul, itu dah perut kita tak sihat. Bila perut kita tak sihat, yang dia akan manifest kat otak kita, cara kita berfikir, kita akan stres, kita akan anxiety. So dalam MBB, pastikan makan sentiasa makan yang sihat, makan yang betul, hidup kena sentiasa sihat, dan jangan lupa exercise. Memang topik ni topik ringkas sebenarnya, gut brain axis, tapi gut brain axis ni yang kita orang berkait rapat dengan rakan MBB lah. Ada masalah GERD kan, bila GERD kat situlah datang anxiety, kat situlah datang orang kata depression. Lalu doktor kata, oh ini bukan ada masalah apa-apa ni, tak ada masalah jantung ni ada masalah PSY, psychiatric. Padahal punca utama masalah yang kita alami adalah daripada usus kita, daripada kita punya usus yang tak sihat, gut microbiome yang tak dapat berfungsi dengan elok. So bila kita tak settlekan punca dia, sampai bila-bila pun kita akan, at the end orang kata kita ada masalah mental, kita akan ada masalah psikiatrik. So mungkin benda ni, konsep ni dalam Islam dah lama dah. Betul tak dalam Quran berkata semua masalah, semua penyakit berpunca daripada perut. Maksudnya apa kita makan, orang kata kan. Tapi Western medicine ni baru sekarang
kita orang nak ambil berat pasal gut brain axis baru sekarang. Tapi dalam medical school masih tak diajar benda ni. So siapa doktor-doktor yang banyak membaca, banyak open minded, dia akan aware dengan gut brain axis punya konsep. Tapi kalau doktor-doktor yang hanya bergantung kepada buku dan guideline yang sedia ada, dia ketinggalan lah bab ni. Dia akan bergantung kepada obat dan bergantung kepada clinical diagnosis sahaja. So kat situlah bila kat MBB akan rasa macam aku tak ada sakit apa mental, kenapa aku tiba-tiba kena dihantar ke PSY psikiatrik kan? Aku ada masalah perut tu saja kan, tapi kenapa doktor hantar ke psikiatrik? Sebab doktor-doktor tu hanya dia bergantung kepada guideline dan dia hanya merawat simptom sahaja. Klinik hospital Western medicine hanya merawat, hampir majoritinya 80 to 90% merawat simptom, bukan merawat punca. Lagi-lagi kalau kat klinik-klinik lah, merawat simptom saja. That's why kita bagi ubat untuk settlekan simptom. Punca dia kita tak atasi. So kita dalam MBB ni kita kena faham apa masalah kita dan apa punca dia dan apa kaitan masalah kita tu dengan otak kita. Apa yang terjadi kalau kita tak jaga pemakanan kita yang sihat, makanan yang elok, jaga kita punya kemandirian mikrobiom kita, apa akibatnya akan terjadi kepada otak kita, fungsi otak kita. So bila kita faham, baru kita akan betul-betul serius lah menjaga pemakanan kita. Makan tu biar puas, makan tu biar betul. And then pantang-pantang tepung, minyak kena jaga, minyak jenis apa. Kan? Satu lagi apa Susu pasteurized. Susu pasteurized tu semua jangan. 3 benda tu dalam MBB tu. Sebab tu dah nak jaga kesihatan gut microbiome kita. Sebab gut microbiome ni Allah jadikan, Allah letak dalam usus kita ni, fungsi dia terlampau banyak untuk fungsi tubuh badan kita. Tapi kalau kita tak bagi makanan, tak bagi satu orang environment yang baik untuk gut microbiome untuk hidup, kita lah yang rugi. Sebab Allah jadikan kat situ ada sebab, tapi bila kita tak jaga, itulah datang penyakit tu. So kita dah faham dalam Islam Allah kata jaga penyakit datang dari perut. So kita jaga perut kita. InsyaAllah kita punya tubuh badan kita punya otak kita akan lagi sihat. So memang topik ni ringkas, tapi itulah punca dia sebenarnya, masalah kita sebenarnya. Okey, kalau nak tanya boleh tanya. Okey, baik. Silakan kalau ada soalan, silakan tanya soalan. So kita tengok untuk Tuan Razman kita ada. Dr. Ed, tolong pisang hospital duk jamu proses food ni pada pesakit dan pelawat untuk mengajar rakyat untuk makan bagi betul. Kena apa ni? Kena memula dari hospital dulu, at least kafe-kafe di hospital sendiri still serve junk food. Itulah problemnya, Dia untuk ajak ni sepatutnya dia daripada tadika lagi tau. Kalau kita boleh ni duk buat, saya duk plan untuk nak buat buku kanak-kanak apa semua ni. Dia kena start daripada tadika dulu supaya new generation nanti dia tak ulang dah kesalahan orang generation yang lama, dan insya-Allah by dalam period dalam 12 tahun ataupun 12 tahun kita 12 tahun sikit sangat, kita kata 16 tahun lah. Dalam 16 tahun garanti hospital boleh kosong lah. Daripada pesakit penyakit kronik ni. Okay. So kalau ada soalan tadi mengenai apa presentation Dr. Ed, silakan tanya soalan untuk Tuan Kimo. Assalamualaikum Dr. Gastrik boleh disebabkan masalah microbiome kurang ke Doktor? Kalau kita ambil microbial boleh bantu untuk rawat gastrik ke? Ini soalan ni saya ni. Kalau untuk gastrik ni orang kata okey. Melayu kata gastrik ni kata kalau ada masalah angin perut ke apa semua segala benda, cirit ke apa semua, dia kata gastrik lah. Kalau yang tu macam mana pun still kena MBB juga, still kena H5+, lepas tu slow kita rawat by symptom satu untuk nak bagi kita punya flora dan fauna microbiome dekat kita punya usus tu kembali okey. Dan semua benda kena makan lah, kecuali 3 benda itulah tepung, minyak sayur dengan susu pasteurized.
Yang lain tu nak makan-makan. Ya, dah memang betul dia akan bloated balik. Contoh macam baru introduce kat saya cruciferous. Contoh introduce balik lego macam kacang panjang, kacang tanah apa semua, dia akan bloated balik. Tak apa, dia bukan satu masalah. Cuma kita kekurangan enzim dengan bakteria yang spesifik untuk digest benda ni. Contoh macam legum, contoh macam cruciferous, even semua jenis sayur lah, dia proses dekat kita punya usus. Kita digest, dia hadam, dia proses, boleh senang kata proses fermentation lah. Melalui bakteria ni makan benda tu. Sayur-sayur apa semua ni bukan untuk orang kata untuk nak bagi senang berak ke. Bukan. Dia untuk makanan bakteria usus kita. Kalau bakteria usus kita dapat dia makan elok apa semua, kita jangan anggap kita punya bakteria usus ni macam satu benda yang terawang-terawang apa semua, ada baik jahat tak. Kita sekarang ni untuk MBB anggap bakteria usus ni adalah sebahagian daripada organ tubuh badan. Dia kena sihat, dia kena balance. So macam nak bagi sihat balance ni, makan kena bagi betul lah. Kita tak boleh makan benda yang merosakkan dia. 3 benda tadi itulah yang merosakkan benda dia yang paling ultimate sekali. Lepas tu kalau dah rosak dah jahanam, kita kena replenish balik dia slow through kita punya MBB lah, eating lah apa semua. Okey, macam mana nak tangani stres dengan betul dan berkesan? Tuan Hakim tanya, macam mana nak tangani stres? Kalau stres biasa ni, yang paling penting sekali time management lah. Cara kita atur olah kita punya hidup, time management. Time management sangat penting sebab masa tak tunggu kita. So kalau macam stres, anxiety ke apa semua tu, yang tu sebab masalah perut. Yang tu lain macam panic attack ke stress, depression apa semua tu sebab masalah perut. Tapi kalau untuk macam stres secara kepala besar, stres ni time management lah, untuk especially untuk time stres emosi. Time management tu kena penting. Hidup kena ada jadual. Kalau hidup tak ada jadual, dia macam hidup binatang. Kita macam sehari nak kena pergi ambil anak, sehari nak kena buat ini, sehari kena buat ini. Kita tak ada jadual. Hidup kita tak ada jadual. So kalau jadual ni macam buat timetable sekolah. Pukul ini kena siapkan ini, pukul ini kena siapkan ni, pukul ini kena siapkan ni, pukul ini kena siapkan ni. Kena siapkan dan timetable tu kena ikut lah. Baru hidup tu teratur dan kita tak stres. Sebab kita dah tahu dah, hari tu kita dah atur lah semua kita punya jadual kehidupan. Zap, hari ni nak kena buat ini, hari ni kena buat ini, yang ni delay, semalam punya kerja tak siap lagi, so hari ni aku nak kena solve problem ni. So daripada satu problem tu kita pecahkan kepada bite size, kecil. Satu problem besar kita dapat, kita pecahkan kepada kecil. Lepas tu kita tackle satu. Baru boleh solve. Baru hidup kita tak stres lah macam tu. Macam tu lah apa yang saya praktis. Kalau tidak, kita nampak satu benda ni terlampau besar, kita jadi paralyzed. Hadap benda tu paralyzed. Macam mana nak buat ni? Susah nak buat ni. Lepas tu kita tengah lepas tu stres lah. Okey, baik. Mikrobal tu berfungsi untuk mencambah bakteria dalam perut ke? Mikrobal ni kata bukan nak mencambah bakteria dalam perut. Dia support kita punya bakteria usus. Saya buat mikrobal ni, dia orang kata spesifik untuk orang ada digestive punya isu, digestion punya isu. So ambil try dulu. So dengan bos kena ada subjek berkaitan nutrition di sekolah. Itu yang nak sangat Tuan Azwan jadi Perdana Menteri ni. Alhamdulillah. Tak maulah. Alhamdulillah. Pun nak mampu aku jadi Perdana Menteri nanti. Mati. Jadi kalau jadi Perdana Menteri ni, orang kata lebih kurang 2 kaki tu masuk neraka dah. Lebih kurang macam tu lah. So kita buatlah apa yang boleh. Kalau tak ada orang boleh ni, saya kalau tak ada orang saya try lah jadi Perdana Menteri. Memang nak buat pun. Tengoklah macam mana. Soalan untuk Dr. pada pendapat Dr. Adakah pengambilan ubatan kimia juga mampu mengganggu gut brain axis ni? Soalan untuk Dr. Ed. Adakah pada pendapat Dr. adakah pengambilan ubatan kimia juga mampu mengganggu gut brain axis kita ni? Macam mana pendapat Dr? Okay. Bagi saya, pengambilan ubat-ubat kimia, dia kata orang
setengah ubat-ubat ni akan mengganggu flora fauna kita lah, mikrobiom. Lebih-lebih lagi kalau antibiotik, antiviral. Sebab apa? Mikrobiom tu sendiri adalah bakteria, viral, protozoa, fungal. So bila kita makan antibiotik, kan, makan antiviral, makan fungal tu memang akan kata orang mengganggu, akan menyebabkan gut microbiome ni punya kuantiti balance dia memang dah haywire sikit sementara waktu. Antibiotik, tapi kita terpaksa juga makan. Contohnya kalau antibiotik ni terpaksa makan sebab obat tu untuk bunuh kuman yang menyerang badan kita. So kita terpaksa makan juga sebab macam saya katakan, obat ni ada untuk punca, ada untuk simptom. Kalau antibiotik, saya kategorikan obat untuk rawat punca. Punca penyakit kita adalah daripada bakteria. So kita kena makan obat antibiotik. Tapi antibiotik pun paling lama pun, paling teruk pun 2-3 minggu saja. Itu paling teruk lah. After that tak makan lagi dah. Tapi selalunya 3-5 hari ataupun 7 hari saja antibiotik ni. So kat situ terpaksa lah kita best di sementara waktu. Keadaan perut kita yang tak apa elok. Tapi lepas tu kita betulkan pemakanan kita balik. So obat, kita kena faham obat simptom dan obat punca. Kalau ada simptom tu kita boleh atasi dengan keadaan secara atau orang natural, tak perlu obat, tak payahlah makan obat. Tapi kalau kita perlukan obat yang merawat simptom tu sebabkan kita tak boleh nak settlekan dengan keadaan natural, ambil dah sementara waktu. Kan? Perut ni dia akan terganggu, tapi slowly kita betulkan balik makanan kita, hidup sihat, insya-Allah mikrobiom kita akan kembali kita orang balance balik, berfungsi. Okey, baik. Contoh macam NSAID tu apa semua, anti-inflammatory punya ubat apa semua, ubat tahan sakit lah. Dia efek kita punya penghasilan prostaglandin juga, dia efek kita punya perut. Sebab tu dia kata ubat tahan sakit ni buat jadi masalah gastritis. Banyak lah. Tapi macam Dr. explain tadi, antibiotik. Contoh macam orang dulu-dulu orang berpendapat mereka ni boleh hidup lama apa semua, tidak lah hidup lama, kecuali yang memang pure keturunan Nabi Adam tu, iyalah bolehlah hidup sampai dekat 1000 tahun. Macam apa Nabi Nuh bolehlah hidup panjang. Itu lain. Tapi kalau macam kita ni, baik kalau kita tengok macam tahun 18,000, permulaan tahun 19,000 kita ni, sebelum terciptanya apa macam western medicine ni lah, sebelum dia betul-betul praktis apa semua, buat penicillin apa semua, hidup dia tak panjang pun. Kalau boleh hidup sampai umur 50 tu pun dah kira bertuah dah. Hidup sampai 50 tu pun dah kira bertuah dah. Sebab kebanyakan akan meninggal akibat jangkitan bakteria. Jangkitan bakteria. So terciptanya penicillin, antibiotik ni adalah satu, orang kata, keajaiban dunia lah, yang membantu kita umur kita makin panjang. Tapi tak semestinya umur panjang tu quality of life tu bertambah. Macam sekarang ni umur panjang tapi quality of life drop. Mati pucuk lah, apa segala benda lah, tok nenek macam-macam lah benda kan. Tak boleh nak berjalan, lumpuh apa semua, tapi boleh hidup lah. Itu lah ceritanya no? Okey, baik. Ustaz, kita tanya untuk kita jawab soalan. Asal kata kenapa dah proses MBB dia jadi kerap, dia kejap jadi teruk, kejap jadi okey, on off. Dia memang awal-awal dia akan on off, sebab tu kita kena buat manual tu. Macam saya kata, sebelum minum, kan sebelum makan kena minum urut bagi sendawa sampai nampak puas. Lepas tu kena sebelum tidur pun buat benda yang sama juga. Lepas tu kita adjust balik kita punya time tidur, adjust balik kita punya makan, macam-macam lah kita address by symptom lah. Itu kita address by symptom satu-satu. Lepas tu pelan-pelan kayuh dia okey. Okey, Tuan Ahmad Firdaus, Dr. Adrian, adakah madu salah satu probiotik ataupun prebiotik? Ni soalan untuk Dr. Ed. Mikrofon Dr. Ed. Madu ni kalau tak salah dia prebiotik. Kita faham prebiotik apa, probiotik apa. Prebiotik lah makanan untuk probiotik. Probiotik itulah kita mikrobiom kita tu, organisme dalam perut kita tu. So madu ni adalah prebiotik, makanan untuk kita punya mikrobiom. Tapi untuk madu tu kena cari madu original lah. Madu original lah. Sebab madu ni banyak orang campur macam-macam. Kalau murah semacam tu, duduk dalam botol cantik semacam, murah semacam, yang tu kita kata madu bukan dia lah. No? Even apa macam
tempat apa madu punya sarang tu pun orang buat pakai wax sekarang ni. So kena tengoklah. Okey, Doktor, Yakult tu okey tak? Yakult ni saya jawablah sebab Yakult ni. Yakult ni okey tu okey, tapi tak sesuai untuk orang yang first baru start nak MBB tu ambil sebab dia akan jadi bloated teruk. Itu sahaja. Tapi kalau dia macam dah okey banyak apa semua tu, dalam 80, 90 apa semua tu bolehlah ambil. Dia taklah jadi bloated teruk. Itu sahaja. Kalau tidak, bakteria yang masuk tu dia akan peram diri dia akan bakteria yang sedia ada dalam usus kita akan peram bakteria dalam Yakult tu akan buat jadi masalah jadi gas lagi teruk. Okey, Kak Zakia soalan tu dulu kita. Kak Zakia. Update sikit Kak Zakia, pening macam mana sekarang? Assalamualaikum Kak Zakia. Waalaikumsalam. Pening macam mana sekarang lepas kurang sayang tu? Pening kurang dah. Okey. Kembung tu je ada sikit-sikit lagi. Memang itu tak boleh makan benda pedas-pedas pun tak boleh. Tak pedas-pedas, tak boleh pedas sangat kot no. Sabar-sabar tu sambal-sambal ulam tu tak boleh makan. Makan yang tu saja dia sikit. Jadi ke sebab Kak selalu combine campur dengan ulam makan tu. Kalau ulam tu sama kok buat. Kak cuba makan sambal tu tapi jangan ke ulam. Tak berani makan langsung. Pedas-pedas dia jadi bila dia pedas dia jadi menyumbat ular hati. Tak apa. Ya. Kalau macam tu Kak kena makan juga pedas-pedas tau. Kena makan juga. Mula tak selera makan tak ada benda pedas lah duduk makan benda pedas. Tak apa. Kak jadi takut. Kak makan juga pedas tu makan juga. Sayur pun makan juga tapi kurang lah. Kurang kan. Kurang lah. Memang kurang tak berani makan banyak-banyak lah macam tu. Tapi Kak okey, tidur semua okey, tenaga okey. Alhamdulillah lah Lena dah tidur ni ganggu Lena berapa hari dah tak Lena dia jadi ni lepas tu baru ni kemarin kau demam. Ya demam pula dah. Demam apa tu? Demam tak tahulah dia sakit habis dalam badan ni macam orang saraf ni sakit semua. Yang tu dah sangkut demam lah tu, sangkut demam dah. Saya punya staff pun sangkut tak? Ada diet Hani sangkut tak demam lain macam ni. Demam lain macam tak tahu dia sakit habis dalam badan ni macam lepas tu kemarin pergi doktor cek darah. Dia kata darah kok 100 bawah 70. Okey, tak apa. Darah tinggi. Dia kata, betul dia kata, makan ubat darah tinggi makan. Betul dia kata, boleh tak kurangkan dos? Saya tu tekanan darah rendah tu. Dia bukan tekanan darah rendah, kira macam tak apa nak. Memang tambah sikit lah bagi okey. Dia kata, darah rendah ni dia kata, 100 bawah 70 dia kata. Dia tanya main dengan siapa? Kata main dengan suami. Betul dia kata, baik-baik dia takut pening dia kata. Sebab rendah. Lepas tu dia tanya makan ubat lah. Makan. Sebab makan ubat darah tinggi tu. Lepas tu duk tambah dos kan. Dia jadi banyak lah. Lepas tu kita balik kurangkan dia kata. Tak apa lah. Dia kata kurangkan dia kata sebab dia dah rendah dia kata. Kita MBB ni tak payahlah makan. Dah okey dah tu. Dah okey. Kena confident lah. Tu dia cerita kat dia. Kata pening tu. Dia tu jangan-jangan pening tu sebab darah rendah dia kata. Kemungkinan juga. Ubat terlebih dia kata makan tu. Dia kata kurangkan dia kata. Kau tak bagi tahu pun kau makan ubat darah tinggi. Memang kau makan ubat darah tinggi 3 jenis dia bagi. Allah, tak payahlah kurangkan. Kalau macam tu kita kata kurangkanlah. Baru balik kurangkan main tak berani nak makan sangatlah dah abang macam tu kan dia kata darah dah rendah ni dia kata. Dah stabil rendah dia kata. Kita geng MBB mana ada masalah tekanan darah tinggi apa semua ni. Tak, masalahnya bila kau pergi klinik yang kau selalu duk cek tu kan klinik kerajaan ni. Darah kau memang dia kata tinggi. Lepas tu dia duk tambah dos. Tak payahlah. Sedangkan Kak Zakia cek sendiri lah kat rumah. Kak Zakia cek sendiri. Lepas tu Kak Zakia bagi dekat dia senarai yang Kak Zakia cek di rumah tu. Tapi bila pergi dekat depo, dia jadi darah Kak Zakia jadi naik. Kak sebenarnya kat gemuk tu. Iyalah gemuk lah. Gemuk. Bila pergi kat depo, darah jadi hari tu 150 bawah 78. Okey. Atas itu tinggi. Dia kata tak apalah dia kata. Kita balik rest dulu dia kata tengok macam mana nanti bulan 12 ni mai pulak dia kata. Kita tengok macam mana pulak. Kalau ni baru kita kalau duk tinggi juga akan kena tambah lagi dos tu. Dia.
Tak ada lah. Kak gemuruh aja. Kalau Kak check kat rumah okey tak? Okey, Kak duk check rumah elok, bacaan elok. Tu yang heran tu. Lama aduk MBB ni, dah Kak dia stabil elok dah. Dulu memang dia ada juga dengan laju jantung laju tu kan. Sebab anxiety tu lah. Ni Kak cuma boleh kontrol dah. Cuma Kak gemuruh aja. Tu je apa. Gemuruh tu yang naik tu. Sebab tu bila Kak pergi check hak swasta punya. Okey. Kan mereka guna hak manual punya tu kan. Darah Kak okey stabil elok. Dia kata tak payah dia ubat jangan makan banyak-banyak sangat. Doktor sendiri bagi tahu macam tu. Tak yalah. Kita kalau kita nak hidup bebas ubat lah, itu je cerita dia. Kita nak hidup. Sebab makan ubat darah tinggi ni hidup boleh jadi sihat pun. Pula makin lemah Tazan ni makin tak larat. Jadi bila makan ubat jadi makin tak larat. Tak payahlah. Tak payah. Kita ABB ni kita tak mau hidup pakai ubat langsung apa semua ni. Kalau ada keperluan ambil. Tapi itulah kalau sebab dia bukan ikut akak hari-hari tau. Itu problem dia. Betul. Kurang lah banyak dah kurang. Insulin pun dah kurang sendiri. Senang. Kurang sendiri. Insulin tu memang kok kurang lah. Itu yang ada bagi tahu kat Tazan kan. Dah kurang sendiri lah. Sebab dia sekat jadi hypo tu kan. Dia asal akak rasa ada energi 24 jam, rasa kuat, akak boleh berlari akak semua. Tak perlu. Betul. Ya. Orang kecil manis ni, kalau akak ingat akak dulu sebelum MBB, dia tak larat lah. Senang macam tu lah. Betul. Ni boleh lagi pergi Zumba, boleh lagi. Okey lah. Akak Zumba susah sikit nak rekod. Akak lari lah, akak jogging. Akak jogging kita senang nak rekod. Akak punya kemajuan tau. Kita boleh tahu akak. Kalau akak boleh lari banyak ni, kita tahu gula akak, condition dia macam ni. Akak senang-senang. Sebab orang kena kecil manis, dia tak boleh nak regulate dia punya energi tu betul tau. Dia akan jadi penat. Bukan nak kata penat macam mana, dia tiba-tiba macam aduh letih, tak larat nak buat apa. Orang kecil manis semua macam tu. Betul. Ni kalau akak dah kuat apa semua, akak improving. Yang tu kita nak. So tak apa, nanti macam ni lah. Nanti macam MBB Go tu saya buat tu, doktor sendiri pun boleh guna. Maksud dia doktor sendiri, dia kalau macam register dengan MBB apa semua, dia boleh check akak punya data tu real time tau. Akak update apa semua dia boleh check. Makan akak dia semua boleh check. Tekanan darah akak hari-hari dia boleh check. Akak exercise, akak tidur, akak berak apa semua dia boleh check. Lepas tu apa yang akak duk sembang dengan saya ataupun dietek apa semua dia boleh check balik. So kalau macam apa ni sebenarnya saya buat ni adalah untuk ubah sistem kita ni, ubah sistem perubatan dekat Malaysia atau sedang kata ubah sistem perubatan dunia lah. Sebab selalunya macam kita ambil contoh orang kecil manis kan. Dia doktor kata makan ni. Okey, lepas ni kita akan gula ni boleh okey lah. Kita dah ikut dah dia. Kita rakam apa yang kita ikut dia tu kita rakam kan. Kita rakam, dia boleh tengok kita exercise berapa jam apa semua kan. Lepas tu kalau gula makin naik daripada hari ke hari, bulan ke bulan, masuk dia cara dia tak betul. Lepas tu doktor dia tak boleh bagi alasan lah. Dia kata ni tak makan betul lah ni, dia tak makan ikut saya lah, saya suruh buat ini apa semua. Dah boleh ni saya buat ni doktor, saya ikut ni. Saya ikut. Tak percaya ni, saya ikut, bukan saya nak tipu kan. Saya ikut ni, gula saya naik, tekanan darah saya naik, saya dah ikut lah. Waktu tu saya kata doktor satu Malaysia pening kepala. Mereka kena ubah balik semua benda apa yang mereka praktis sekarang. Baru mereka tahu lagi terendah waktu tu. Bulan 12 ni Tazan, saya dapat nak ambil darah ni. Bulan 12 ni. Bulan 12 dia nak ambil darah. Nak tengok HbA1c kan. Macam mana kan. Nanti kalau ni bagi tahu Tazan. Okey, baik. Kita akan improving lah. Kalau akak mampu buat macam-macam improving HbA1c tu, tobat improve lah. Okey. Terima kasih Tazan. Baik, sama-sama. So untuk soalan dulu kita makan vitamin B kompleks, Sangobion dan vitamin C. Sekarang ni dah ada HPD, Real B dan Resi. Kita tak perlu lagi kain dulu tu, tak perlu dah. Satu lagi kalau kita amal HPD tu saja adakah mencukupi? Tengok akak punya condition badan lah, akak punya condition badan.
Kita nak bagi improve semua benda dulu, lepas tu baru kita janganlah potong, kalau boleh beli je lah, kesianlah kat saya pun nak buat bisnes juga. Okey, baik. Cik Fat, Tuan Azwan, boleh ke MBB Plus Hafai nak ambil Arabic Gum sekali? Arabic Gum ni bagus. Cuma kualiti Arabic Gum tu kita kena check betul-betul. Itu sajalah. Tapi kalau dah macam ada Hafai, ada Inulin apa semua, better lagi pada Arabic Gum. Inulin lagi better pada Arabic Gum. Arabic Gum ni orang kata tak payahlah, senang kata macam tu. Saya pun nak buat suplemen Arabic Gum ni, tapi macam duduk tengok-tengok dia punya result apa semua, malas nak buat. Ada saya nak buat AG Plus, nama Arabic Gum Plus kan. Tapi tengok result dia macam tak memberangsangkan pun, macam krik-krik kan, so saya cancel lah. Okey, baik. Untuk KKM pula dah dalam ni. Salam, perlu ke kita check strain yang digunakan untuk probiotik yang kita makan? Ya, betul. Yang mana saya punya strain, saya pun dah lupa dah apa saya letak sebab saya dah tak godek-godek dah saya punya ni. Tapi untuk strain microba ni, saya letak yang mana paling sesuai untuk kita punya orang yang ada masalah digestive issue. Dia ada strain-strain, jenis-jenis strain dia. Saya pun tak ada simbangan detail lah sebab saya pun dah lupa dah. Nak kena check balik. Encik Azhar, kalau kita makan nasi daging ikan saja tapi tak makan sayur dan buah-buahan, boleh ke macam tu berterusan? Tak boleh. Dia sebab kita perlukan untuk kita punya perut ni, dia perlukan untuk sayur-sayur semua tu sangat-sangat penting tau. So kena makan, kalau tidak sagi badan rasa nak cramp banyak sikit lah. So kita perlukan sayur. Tapi untuk digest sayur tu, kita perlu top up slow lah sebab proses untuk digestion sayur ni dia based on fermentation dekat kita punya usus kecil. Usus kecil dengan usus besar. So bila dia ferment ni, dia perlukan certain bacteria, certain enzyme untuk nak hadam benda ni. Cara dia adalah kita kena introduce sayur ni, sentiasa introduce. Sayur baru introduce. Ya betul, setiap kali kita introduce sayur baru, dia akan bloated. Wajib dan pasti dia akan bloated, dia akan kembung. Sebab dia tak kenal lagi. Dia kadang-kadang sampai nak jadi allergic pun ada juga tau. Ada juga, terutama yang jenis macam legum ni, sebab dia ada protein. So kalau macam tu, kita introduce sikit-sikit lah. Introduce sikit-sikit dan check najis lah. Kalau macam ada cebis sayur lagi, maksud dia kita kena kurangkan. Kita punya intake sayur tu. Lepas tu kita tengok, kita buang air besar, tengok tak ada cebis sayur, dah tak kali hijau dah. Okey, slow kita naikkan jumlah sayur tu. Macam tu cara dia. Tu okey, Puan Fat, salam bos, nak tanya Dr. Ed. Okey, silakan Puan Fat, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Dr. Ed? Salam. Doktor, nak tanya doktor. Saya sakit kepala ni. Saya lepas demam. Lepas tu saya sakit kepala. Lepas saya pergi klinik, dia bagi ubat dekat saya. Dia bagi ubat kata apa? Nama dia Celebrex. Painkiller. Boleh tak makan yang ni? Sakit sangat ke? Sampai nak makan Celebrex? Sakit jugalah. Dia macam mau panggil dah. Dia lama dah, kat seminggu dah tak hilang. Sakit kat mana? Celebrex ni antara kuat jugalah. Yang kuat jugalah. Tapi macam saya katalah, obat macam Celebrex ni bagi saya kategori simptom lah. Kita nak rawat simptom, kurangkan sakit tu saja. So tapi kita kena cari juga punca juga. Nak makan tu boleh, tapi jangan long term. Tapi kena cari juga apa punca kita punya sakit kepala, apa penyebab dia. Mata ke, kurang air ke, macam tu lah. Lepas demam itu, dia macam tak hilang-hilang. Saya try makan, beli pun ubat pun tu, macam ubat resedung tu, tapi tak hilang. Dia macam sakit kat atas ni tau. Di sebelah je. Di sebelah kiri. Hidung sumbat tak? Hidung dah sebelum ni sumbat lah. Tu tak sumbat dah. Ini senang lah. Dia saya pernah kena ni.
apa ubat saya dapat ubat dia terkejut juga. Ubat dia senang saja. Ubat dia bil hospital mahal. Tu je terkejut tu pum terus clear otak ah. Oh. saya Itulah pasal saya ingat lagi benda ni, saya ingat sampai mati lah. Saya waktu tu sakit kepala, kata tengok tak apalah saja pi lah apa kat sini ada cawangan macam KPJ kan, saya pergi check kan, tanya sembang sikit kan. Sembang-sembang lepas tu dia kata yang ni apa isteri saya dia cakap sepandai-pandai tu melompat bodoh juga dia rupanya kan. pi lepas tu dia kata pi buat MRI ni. Lepas tu saya lepas tu ya apa saya apa macam lepas tu dia terbodoh lah Sat. Tak apalah pi buatlah. Pam kena 600 lebih kan. Terus sihat. Time tu juga. Oh, dia tak ada apalah bos. Dia sebenarnya sinus lah kan. Kalau kita kata lepas demam sinus dia kena bagi masa je lah kan. Itu je lah cerita dia nak ya. Tapi saya kena tu. Tapi saya kena tu. Itu saya kata, ubat dia tengok bil saja. Kena tu betul waktu saya tu. Waktu dia tunggu nak bayar bil tu dia sakit depan ni sakit. Tengok bil aja. Time tu juga sihat terus automatik. Sihat rupanya melahai juga ubat dia ni kan. Dia pun kena 60 lebih. Dia sebenarnya sinus lah, bukan ada apa pun. Sinus lah, dia time je lah kan. Bagi masa lah, Tengok bil terus hidung tak sumbat. Betul ya, itu apa yang jadi kat saya lah. Tapi saya nak tanya doktor ni, boleh makan tak ubat yang saya tunjuk kat doktor tadi tu? Ke kacau tak? Boleh. Dia tapi kuat lah. Ubat ni kuat lah. Kuat betul lah. Kuat. Dia jangan makan besar lah. Itu ya. Kalau just nak makan sehari 2 boleh lah kot lah. Boleh. Kalau dah Panadol tak jalan, ambil lah tempat macam mana kan. Right. Clear. Thank you. Thank you doktor. Macam saya kalau saya nak macam saya kalau demam saya telan ibuprofen lah. Saya telan tu malam tu, esok tu terus sihat lah. Razan kan? Okay. Kalau kita sakit kat kening ni memang sedung lah. Yalah. Kepala kening yang sakit macam yang diatek tadi kata. Ya, kalau sakit kat kening kita tengok juga. Kalau kita buat tekan kan dia ada bersedawa kita kena angin lah. Tapi kalau macam kalau kita tengah demam ataupun lepas demam, itu kita kata sebab hingus lah. Saya kerap duduk jadi macam tu. Dia jadi sakit habis ni kepala ni belakang ni memang dia kerap jadi macam tu. Kalau demam dia sakit macam tu lah. Biasalah tu. Okay. So apa jagalah jaga kesihatan sekarang ni demam pelik lah ni. Bos nak menyampuk sikit kalau kalau dalam memang demam ni pelik, detect fat suara hilang pun kan macam saya lah kot. Dia ada seksi suara dia. Okey. Kalau dalam kata kes ni, kalau ambil antihistamin tu ada efek ke? Cetirizine ataupun loratadine? Yang ni doktor jawab lah. Silakan doktor. Kalau untuk yang sinus tu memang itulah dia punya ubatnya. Cetirizine, loratadine, prednisolone itulah ubatnya untuk settlekan masalah sinus. Sebab dia memang kategori allergic lah, kan allergic reaction. So boleh je ambil ubat cetirizine Zyrtec. Kesan demam sekarang ni dia datang dengan kembung, suara hilang, batuk yang tak beransur baik, pelan-pelan. Fever tu kadang-kadang ada yang tinggi, ada yang tak tinggi. Tapi constantly bloating, saya tengok suara orang akan hilang walaupun tak ada rasa apa-apa, tak rasa demam pun suara akan hilang. So nampak gaya mungkin akibat microbiome tak stabil kot. Dia macam mimik COVID. Tapi bila test tak ada masalah. Tak ada positif. So boleh kot kalau kita nak try test dengan cetirizine okey lah, tak ada masalah. Itulah dia demam dia lain macam demam dia lain macam sekarang ni nak demam tak demam pun ada. Dia ni dia kata influenza apa semua influenza ni flu biasalah flu. Tapi sebenarnya susah nak sangkut ikut orang tu punya fitness level.
Fitness macam Kak Zalila, fitness okey. So sangkut sikit sajalah. InsyaAllah kot kita tak mau dia sangkut demam lah. Sebab dia kita punya orang kata maskot. Maskot Kak Zalila je maskot tiba-tiba. Salam, saya nak tanya, bahagian hulu hati saya ni selalu sakit, rasa macam angin berputar-putar kat situ. Selalu sakit kat belikat belah kanan bila urut. Lepas tu angin datang rasa jemu, asyik sakit jantung. Asyik nak urut je. Macam mana nak atasi sakit itu tu hilang untuk Shelina? Bahagian semua ni masalah angin lah. Kalau macam dah MBB lama kan. Kalau dah MBB lama. Tapi kena submit lah gambar makan apa semua lah. Submit gambar makan supaya kita boleh adjust makan, adjust tidur apa semua. Kalau semua kita adjust tu, semua dah buat dah. Ada buat semua tu, tak jadi juga, check untuk skop. Buat skop dulu, check untuk hyperhernia kod. Stage 3, stage 4, type 3, type 4, leceh ya. Benda tu memang kena tarik ke bawah lah perut. Tapi kalau tak ada masalah tu tak ada apa lah. Maksud dia kena MBB betul-betul lah. Kena bagi faham betul-betul MBB tu lah. Itu saja. Demam kat sini pun Datuk Anis pun demam. Banyaklah demam. InsyaAllah saya malas nak demam benda ni. Kena COVID hari tu cukup lah. Leceh lah nak demam ni. Okey, baik. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Ya, dia kiri kanan demam lama juga dapat bertahan lama. Selamatlah kita melayan demam saat. Demam ni dia leceh sikit. Dia on off. Dr. Edi, saya punya bahu dada belikat sakit. Doktor kata otot. Doktor bagi ubat relax otot. Boleh ke makan doktor? Bahu dada sakit. Doktor kata otot. Doktor bagi ubat relax otak. Boleh ke makan? Boleh kalau itu simptom lah ni, ubat kategori menolak simptom. Kita settlekan masalah tu. Kan? Boleh je ambil tapi jangan terlalu orang long term lah. Sehari 2 cukup lah. Okey, baik. So check aku angin ni bloated apa semua pun jadi sakit juga. So kena check sesuatu. Dan bagaimana sebenarnya ubatan kimia size seperti Xanax contohnya berfungsi dan impak dari segi pro dan cons kita dalam tajuk brain gut axis. Dia jenis SSRI apa semua ni. Serotonin reuptake inhibitor. Okey, baik, tak apa, kita suruh Dr. Ed explain dulu macam mana Dr. Ed dia Xanax ni function. Xanax dan ubat-ubatan psikiatris lain ni, psikiatrik ni lah. Mental lah tak. Kalau Xanax ni, Xanax ni ubat tidur. Aprazolam. Aprazolam ni lebih pada obat tidur. Cara dia berfungsi saya kurang pasti sebab ini bahagian farmasis kan. Farmasis punya bidang. Tapi dia mengganggu fungsi otak kita lah. Dia akan menyebabkan serta hormon akan berkurangan. So lama-lama kita akan mengantuk dan tidur. Itu Xanax lah. Dan kalau obat-obat lain, contohnya obat apa? SSRI kan, selektif serotonin. Apa je dah untuk apa nama SSRI tu, serotonin. Serotonin kita tahu obat apa ni, hormon happy. So bila obat ni dia mengganggu kita orang, dia menyebabkan sebenarnya dia SSRI ni sebenarnya dia mengurangkan serotonin dalam badan kita. Padahal kita perlukan serotonin untuk happy. Tu bila kita makan obat SSRI contohnya, orang yang selalu makan obat PSY ni, obat psikiatrik ni, dia akan selalunya blur je. Tak ada perasaan. Sebab hormon-hormon yang diperlukan untuk happy, untuk kita orang untuk normal tu dah disuppress. Obat tu digunakan untuk kawal masalah kita, anxiety kan orang tu anxious, orang tu panic attack. So dia nak orang tu tenang. Padahal dia bagi obat sampai orang tu terlampau tenang sampai blur. Pun tak sihat juga. Pun tak elok juga. So itu tak merawat punca juga sebenarnya. Merawat simptom juga. Tapi merawat simptom dan keadaan sama dia mengganggu kata orang balance hormon dalam badan kita. So pun tak elok jugalah. So yang paling penting dalam apa dua masalah kita alami, kita kena merawat punca. Apa punca dia? Apa yang macam saya kata tadi, gut brain axis tu penting. Kita rasa kita ada stress, kita rasa kita ada anxiety, kita rasa kita depression. Mungkin salah satu penyebab adalah kita punya pemakanan kita, usus kita, perut kita tak sihat.
Cuba kita betulkan makanan kita. InsyaAllah memang kita punya orang kesihatan mental kita pun akan bertambah baik. Sebab memang dah ada research di Amerika lah. Ada research berkaitan dengan microbiome dengan mental health. Memang dah ada buktikan. Dibuktikan. Memang terbukti kalau kita jaga microbiome dengan orang yang sihat, yang baik, dan insyaAllah kita punya mental health pun akan bertambah baik. Memang ada. So pentinglah. So kita jangan hanya bergantung pada ubat. Cari punca, rawat punca. Okey, baik. Macam Zainab ni dia jenis benzodiazepine kot. Tak salah saya lah kot. Ya betul, dia inhibit certain apa orang kata hormones dan certain untuk neurotransmitter kita punya otak lah. Zainab dia jadi kalau kita telan dia selalu, kalau kita telan dia senang dia, kita boleh kenal orang yang duk telan benda ni, dia jadi nak happy tak apa, nak happy tak boleh, nak sedih pun tak boleh, dia jadi macam bodoh lah. Lebih kurang macam tu lah. So dia akan efek kita punya perut jugalah. So kalau macam satu lagi alprazolam ni jenis SSRI, dia limit dia orang kata dia cut off apa serotonin tu supaya boleh main dekat otak saja. Aku tak salah saya lah, macam saya punya pemahaman dia bodoh sikit saya ni. Lebih kurang macam tu lah. So nanti kita buat satu topik lah untuk apa SSRI dan apa ubat-ubatan lain untuk ubat-ubat sains ni. Okey, baik. Okey, kalau ada soalan lagi silakan tanya soalan. Dulu Assalamualaikum. Nak tanya Dr. Ed boleh? Sila. Doktor, apa tu maknanya kita ni akan nak tanya tentang microbiome dengan kembung. Microbiome apa kaitan dengan kembung? Adakah ada kaitan kembung dengan microbiome atau kembung tu jadi kerana kita salah makan? Soalnya kembung ni disebabkan SIBO, betul tak Jazwan? SIBO kan? Betul lah, SIBO. Microbiome tu adalah mikroorganisma dalam perut kita. SIBO tu adalah small intestinal overgrowth. Kita punya microbiome berlebihan. Maksudnya kuantiti dia kata orang tak harmoni dalam perut kita tu, itu menyebabkan perut kita kembung. Dia berkaitan, tapi apa penyebab dia? Angin tu adalah sebabkan SIBO, disebabkan microbiome kita punya kuantiti tak harmoni, terlalu berlebihan. Macam mana boleh terjadinya kuantiti microbiome tu berlebihan, doktor? Sedangkan kita rasa kita ni macam dah jaga makan. Dia macam-macam makanan kita, obat kita ambil kan. And then ingat kita punya mental health kita pun akan kata orang berkait rapat dengan microbiome juga. Kalau kita tak jaga mental health kita, perut kita pun, microbiome kita pun akan terganggu juga. Dia punya fungsi, dia punya kuantiti, dia punya harmoni dah kurang harmoni ke, itu kena jaga juga, kena tahu juga. Banyak faktor sebenarnya. Microbiome ni bakteria kan? Bukan? Bukan bakteria saja. Semua flora fauna dalam usus kita. Bakteria, fungus, protozoa, virus, semua ada. Macam jenis dalam perut kita, dalam usus kita. Jadi macam mana cara kita, macam tadi doktor kata, cara nak jaga microbiome kita tu supaya harmoni, supaya stabil. Cara rawat dia kena gula sederhana kan, tak ambil processed food, gunakan suplemen, probiotik, prebiotik. Kalau macam kaedah MBB ni, dia punya suplemen dia, adakah suplemen dia tu yang dikatakan macam mana kita ambil mencukupi untuk makanan microbiome ni? Suplemen MBB lah ni. Macam mana kita ambil dia mencukupi untuk microbiome? Saya cerita tadi, how fight dengan microbiome. Ini kalau kita cerita pasal microbiome gut brain axis ni kan. How fight dengan microbiome tu memang adalah dia punya suplemen kita perlu ambil lah. Untuk memastikan kita sihat, microbiome kita pun dapat nutrien dia. How-fi dengan microbiome. So kalau kita dah ambil how-fi dan microbiome, tapi masih lagi terjadi macam simptom-simptom apa tu,
macam apa ada rasa nervous, kadang ada apa pencernaan kita pun tak berapa bagus. Tu apa kurang kat situ? Walaupun makan tu kita dah macam konon macam dah betul, tapi dekat situ apa yang tak betul agaknya? Pendapat saya mungkin apa tu mental health kita. Kita makan dah betul dah, healthy gut tu dah betul dah. Nak makan sihat kan. Mental tu dah macam mana kita nak kuatkan mental kita. Stress management kita, exercise kita tidak kan. Tu yang paling penting lah. Macam saya kata bukan hanya jaga perut, kita kena jaga juga mental kita. Bila mental kita sihat, perut kita sihat. Bila jaga perut kita, mental kita sihat juga. So bukan satu saja kita jaga. Kita kena jaga dua-dua. So nak kita kena jangan lupa part healthy brain, healthy mind. Apa healthy brain nak kena ada tidur quality lah. Tidur quality. Hidup sihat, exercise, stress management, stress, ubah cara pemikiran. Dalam nota doktor tu ada macam kata buat relaxing activity. Macam mana, apa yang dimaksudkan relaxing activity tu? Relaxing maksudnya. Contoh membaca ke? Bukan. Yang kalau dalam Islam kita senang saja. Semayang, munajat, solat itu Islam. Kalau orang putih, bangsa lain meditate lah. Relax, dia tenang fikiran dia. Itu meditation lah orang kata. Islam itu selawat lah. Selawat, solat, itu kita punya relaxing sebenarnya. Ada lagi satu soalan doktor. Ni orang tak pandai doktor. Jadi doktor terang pasal term-term sains. Jadi tu yang banyak tak faham. Apa tu kan mula dia akan tadi ada doktor dia cakap punca panic attack banyaklah dia bersangkut-sangkut paut sehinggalah boleh menjadi apa tu dysbiosis. Bahaya ke benda ni? Dysbiosis ni satu terma di mana kita punya gut microbiome ni dah dia punya kuantiti dah tak betul, dah haywire dan dia tak dapat fungsi dengan baik. So jangka masa panjang dia tak elok lah. Kat situ datang balik GERD, datang balik reflux, datang balik angin. Bila datang benda semua, datanglah balik jantung laju dan datanglah balik orang kata doktor kata ingat sakit jantung, datang sakit jantung. Jadi datanglah balik anxiety, datang balik depression, datang balik panic attack. So semua berkait rapat. Mikrobiom tu dalam usus doktor dalam usus kecil, usus besar kita. Usus kecil, usus besar. Dia sejenis bakteria macam sel ke? Bakteria. Kan ada sebab kerja dia produce hormon, bagai-bagai hormon kan? Dia bantu sistem hadaman, dia bantu imun sistem kita, dia keluarkan hormon, dia keluarkan enzim, macam-macam benda lah fungsi dia. Jadi tu maksudnya kalau mikrobiom ni tak terjaga, teruklah badan kita. Ya, memang betul. Teruklah badan kita, imun sistem kita akan actually kalau contohnya sekarang ni, keadaan sekarang dululah masa COVID kan, paling penting jaga makanan kita. Sebab perut kita lah yang bantu imun sistem kita. Kalau kita ingat dulu kita selalu kata jaga makan sebab nak lawan COVID kan. Sebab perut kita ni lah kita orang yang pertama untuk protect badan kita dari sudut imun sistem. So memang penting lah perut kita ni jaga. Dia untuk sihatkan mikrobiom ni pun dia satu proses Dia tak ada kata ada ubat untuk ada apa-apa satu benda ke yang boleh jadikan mikrobiom kita tu bagus. Tak ada ke atau dia proses ke? Maksudnya kehidupan kita tu dia bukannya senang kelekat bagi ubat baik lah. Betul. Tak, dia kena keseluruhan hidup kita kena sihat, makan sihat, hidup sihat. Lepas tu makan makanan tambahan kan. Dalam FBB ambil lah Halfy, ambil lah Macrobile. Ini kalau sudut microbiome punya gut brain axis punya cerita lah. So dia bukan satu benda makan saja terbaik semua, tak, dia dalam kehidupan kita kena betul balik. So saya tambah lah. Saya tambah. Biosis tadi apa bahaya dia? Saya tambah Ustaz, bagi saya lukis Ustaz bagi Pak senang faham sikit. Okey, baik. Saya apa hang ni? Ustaz. Ya. Terima kasih doktor. Ustaz Sama Kak. Okey, baik. So soalan Kak Zahila tadi sebab mikrobiom Mikrobiom ni adalah kita punya flora dan fauna, kita punya usus, bakteria usus. So
bakteria usus. So nak bagi senang kita imagine benda ni, saya bagi analogi ya. Analogi dia adalah seperti betul pakai flora dan fauna. Kita kata perut kita ni kena ada pokok, kena ada serangga, kena ada rimau, haiwan. Lepas tu apa, ada rumput, ada apa semua segala pokok-pokok renek apa semua tu lah. Itu yang membentuk kita punya microbiome. Yang semua pokok, serangga, rumput, haiwan apa semua ni, inilah kita punya flora dan fauna bakteria usus dia. Dia punya bakteria usus ni macam-macam lah. Ada yang jenis orang panggil yang popular tu apa dah? Apa lactobacillus lah apa semua kan. Ada juga yang jenis bakteria usus besar, Staphylococcus ke apa semua. Macam-macam jenis. Ini membentuk kita punya gut microbiome. Dan semua ni ada tugasan masing-masing. Yang bermaksud SIBO ni, small intestinal bacterial overgrowth ni, berlakunya percambahan bakteria yang tak sepatutnya dekat kita punya usus kecil. Bermaksud dia saya bagi clear cut, dia ada percambahan bakteria strain dia jenis ya. Strain usus besar dekat kita punya usus kecil. Usus besar dekat usus kecil. Benda ni selalunya berlaku dekat kita kawasan duodenum, permulaan usus kecil, duodenum dengan kawasan ujung sekali. Nama apa? Ileum ke jejunum? Saya pun lupa nama dia. Intestinal punya name. Saya tengok image. Okey, betul. Ileum. Dia selalunya berlaku dekat dua ni. Satu ni permulaan usus kecil. Satu lagi ujung usus besar. Kenapa dia jadi dua benda ni? Sebabnya adalah dekat kawasan duodenum ni, kalau kita jadi masalah asid perut kurang, kalau kita stres dan tempoh jangka masa panjang, asid perut kita tu tugas dia untuk orang kata membasmi bakteria dekat kita punya makanan. Okey, so kalau macam kepekatan dia tak mencukupi, asid hidroklorik tu tak cukup pekat, akan ada trace amount bakteria usus besar masuk dekat kita punya masuk dan membiak. Sebab makanan kita ni bukannya kita boleh garanti 100%. Bukan boleh kata benda tu bukan boleh kata bersih sebersih-bersihnya. Tidaklah, dia tetap ada bakteria macam-macam jenis atas makanan yang kita makan tu. So dia boleh membiak dekat kita punya kawasan atas usus kecil. Awak ni pula. Dia habis bateri pula. Time ni habis bateri, aku nak kena tukar lagi. Okey, so saya cerita baik tangan lah sebab saya lukis ni. Bateri habis pula. Dia selalu buat macam ni kan. Okey, baik. Untuk kawasan bawah kawasan ujung usus kecil tu, ileum tu, dia berlaku akibat kita punya bukaan pembahagi antara usus besar dengan usus kecil. Dia orang panggil ileocecal valve. Ileocecal valve tu dia macam injak, dia terbuka tutup macam tu. Ada untuk tambah bagi bakteria usus besar tu boleh masuk kepada usus kecil. Tapi kalau kita stres, kita akan limited kita punya blood supply dengan nerve supply untuk kontrol kita punya digestion tu proper. So ada masa yang ileocecal valve ni akan terbuka. Ni dia boleh menyebabkan bakteria usus besar ni migrate masuk kita punya usus kecil. Sebab tu kita selalu kembung kawasan atas dengan kawasan bawah perut. Okey, itu ceritanya. So bakteria usus besar ni, dia selalunya contoh, saya bagi contoh senang, contoh macam cruciferous, dia ada raffinose sugar. Raffinose sugar ni sepatutnya terhadam dekat kita punya kawasan usus besar. Ini baguslah kalau kawasan usus besar ni dia hadam bagus dia hasilkan short chain fatty acid, butyrate, macam-macam jenis lagi untuk kita punya kegunaan tubuh badan. Tapi dia terhadam bawah sebab dia ada strain jenis bakteria usus besar ni dekat kita punya usus kecil. Yang tu kalau macam untuk orang yang baru MBB, dia baru makan jenis macam sayur cruciferous, brokoli apa semua ni, dia nak jadi bloated teruk. Sama juga macam legum, kacang apa semua ni. Sama, proses yang sama jugalah yang berlaku. Itu sahaja ceritanya.
So apa lagi soalan Kak Zahirila tadi, macam mana untuk nak jaga bakteria usus ni supaya sentiasa sihat? Dia banyak sangat faktor ya, banyak sangat faktor komposisi tubuh badan pun memainkan peranan penting juga. Macam contoh lemak kita. Contoh lemak kita diperbuat daripada apa? Kita punya fat cell, sama ada dia tinggi dengan linolenic acid ke, atau omega 6 lah, dia betul linolenic acid akibat pemakanan kita sebelum ni. Benda tu menghasilkan toksin juga, meracun kita punya tubuh badan secara tak langsung. Kita stres, kita chronic stress lah benda tu. Sebab tu kita nak hapuskan lemak-lemak sebelum ni apa semua ni untuk memulihkan dia replenish dengan lemak yang sepatutnya tubuh badan ada. Kata dia protein endotoksin benda-benda bukan. Benda yang berlaku juga sama juga pada orang yang cucuk insulin. Cucuk insulin sama juga. Kita boleh tengok kawasan insulin tu membesar. Itu tak bagus sebenarnya. Itu protein endotoksin untuk tubuh badan kita. Kita tak maulah benda tu. Macam-macam cerita dia, macam-macam cerita komposisi tubuh badan kita, apa cara hidup kita tidak pukul apa, kita stres macam mana, kita boleh atok stres, tak boleh atok stres. Okey, untuk panic attack pula. Okey. Panic attack saya mute Ustaz. Okey. Untuk panic attack pula, dia akibat kita ada masalah dengan adrenal insufficiency. Bermaksud dekat atas buah pinggang kita tu dia ada dua bentuk macam gland lah. Gland ni orang panggil kelenjar kot dah. Kelenjar lah tu. Bahasa Melayu saya pun tak tahu. Dia bentuk macam piramid atas dua buah pinggang kita. Dia antara benda main fokus dia adalah untuk hasilkan kortisol. Untuk kortisol, epinefrin, adrenalin, contoh macam adrenalin dan semua itulah. Okey, baik. So bila kita stres lah, saya jaga tempoh masa yang panjang akibat kita sibuk ataupun sakit tulang belakang, bengkok ke, tekan nerve kita ke, dia akan jadi production kortisol tu sentiasa 24 jam. Okey, tak apa, tak ada masalah lagi. Sampai satu masa saja dia akan mengalami penghasilan kortisol yang agak dia tak boleh nak produce kortisol tu dengan jumlah yang mampulah untuk tangani kita punya stres. So, dia akan ganti dengan adrenalin. Itu yang buat panic attack tu. Dan itu juga yang trigger macam rasa gemuruh lebih. Macam bagi jantung debak laju tiba-tiba tentu pasal. Padahal terkejut sikit saja pun. Dulu terkejut steady kan. Tapi sekarang terkejut sikit saja. Pom! Terus jadi panik. Tak pun demam sikit saja. Dulu steady saja. Sekarang demam sikit saja. Pom! Terus jadi SVT. Jantung jenis degup laju tak berhenti apa semua. Yang itu sebab dia punya masalah dengan kelenjar adrenal. So benda ni nak rawat ambil masa. Dia kurang-kurangnya 1 tahun dengan 2 tahun baru boleh nak recover. Itu pun MBB betul-betul lah. Itu cerita dia. Macam apa Kak Zakiah tadi, benda yang sama berlaku. Dia jadi gemuruh. Dia senang gemuruh. Kalau dulu jumpa doktor steady. Tapi makin lama jumpa doktor sikit lah. Dengar idea saja nak kena pergi tempat yang agak menyeramkan ni apa semua. Terus dia tak boleh handle. Jumpa JPJ ke apa-apa saja yang kita rasa ada authority atas kita, terus jadi berdebat tentang pasal. Sebab benda tu lah. So dia benda ni takes time. Benda ni memang takes time. Kita nak kena repair balik apa damage yang kita buat berpuluh tahun. Sebab dia tak jadi secara tiba-tiba. Benda ni damage kita buat berpuluh tahun, so kita nak kena reverse balik. Dan untuk soalan Kak Zahirila kata ada ubat tak untuk nak selesaikan benda ni secepat kilat? Kalau ada ubat ni dalam dunia, saya yang pertama sekali jumpa. Dan saya waktu tu, saya billionaire lah. Itu sahaja. Nak menjawab soalan Kak Zahirila ke ada lagi soalan? Terima kasih Tuan. Terima kasih. Faham. Okey, baik. So Tuan nak tanya lah Tuan. Sekarang ni kan kita ni musim ni orang macam dia demam sambil lalu lah. Maknanya maknanya dia demam. Hari ni dia rasa macam nak demam. Lepas tu dia akan mula dengan sesama dan batuk. Cek. Lepas tu dia rasa nak demam. Lepas tu bagi makan ubat Panadol. Ubat batuk apa semua. Malam esok dia dah tak demam. Lepas tu dia demam balik. Itu dia nanti kan 2 hari kan okey, lepas tu demam balik. Apa hal Panadol. Itu datang dari mana?
Panadol ni dia sekadar rendahkan set point kita punya tubuh badan saja. Dia bagi rasa badan macam selesa, tak panas, tapi tetap demam orang tu. Tetap demam. Cuma dia tak rasa macam dia demam, tapi tetap demam. Habis ubat tu dia demam balik. Jadi tu kalau dia nak makan ubat, dia kena makan ubat terus saja sampai berapa hari tak demam baru dia tak payah makan ubat. Begitu. Dia ikut orang. Kalau orang tu kalau macam saya tak ada apa benda-benda saya nak buat, saya layan je demam tu, tak makan ubat apa pun, saya layan lah. Tapi kalau macam ada benda perlu nak buat, saya makan ubat lah. Macam akak ni kan sesama dengan batuk ni, badan akak bukan batuk macam orang tu tak batuk ni tak tau. Dia macam ada benda berkumpul dekat tekak tu. Bila maknanya akak dapat keluarkan kahak tu, akak akan rasa lega. Tapi bila dia ada balik, akak akan rasa macam aku ni nak demam ke tidak ke. Nanti kan kalau ni kita cek suhu, masa tu dia agak panas. Dan lepas tu kan bila dapat keluarkan kahak tu, dia normal. So akak kata dalam tempoh 1 jam tu boleh kadang macam demam, kadang dia normal. Kenapa itu demam ke atau itu bukan demam? Saya jawab soalan kau. WhatsApp Ustaz. Untuk apa soalan dia, sebab saya tengok WhatsApp, lepas tu saya pergi jawab, saya ni pula saya pun lost dah. Ya Allah. Apa bagi tahu, ulang balik sekali lagi Kak Zalilah, minta maaf banyak-banyak. Tak apa, tahu. Ni akak ni. Kan akak kan batuk sesama. Bila akak dapat keluarkan batuk sesama akak tu, akak rasa macam akak tak demam. Tapi bila batuk dan sesama tu terkumpul, akak rasa macam akak panas. Badan akak macam panas sikit. So akak cek suhu pun memang 37.3. Tapi bila akak paksa untuk belahak keluarkan kahak tu, cek dah 36 pula. Jadi tapi akak pun rasa macam lega. Dia maknanya itu akak demam tu tidak. Tu akak nak tahu. Tak apa. Dan perlu atau tidak ambil ubat demam. Kalau macam tu tak perlulah. Kita tengoklah progres pada hari ke hari macam tu. So slow kita tengok apa yang berlaku. Sebab sekarang ni tak berlaku apa-apa lagi. Yalah, keadaan tu juga menyebabkan darah akak ada naik sikit. Lepas tu bila darah akak dia turun sikit. Itulah akak kata akak nak ambil ubat ke tidak ke, tapi darah tu naik dalam 158 gitu, tinggi jugalah. Itulah tu bila di keadaan tu, adakah kerana keadaan tu yang menyebabkan darah akak naik atau tu yang aku ni nak makan ubat ke tidak ke, keadaan tu saja yang buatkan apa tekanan darah tu naik. Dan akak pun dah start fikir aku nak demam pula macam-macam fikir kan. Itu je contohnya. So akak relax je, relax. Lepas tu kita tengok apa yang jadi, kita solve sesuatu. Akak ni puasa tu lah, akak ni puasa sekarang ni. Jadi itulah bila sebab tengok orang kiri kanan memang rata-rata orang demam. Keliling rumah semua orang demam. Yang tonsil bengkak, yang tonsil menanah apa semua kan. Jadi lepas tu banyak betul orang sakit keliling akak ni. Jiran-jiran akak semua tu agak pergi tengok kan. Ya cakap semua sakit masa tu lah. Lepas tu sekarang akak pula yang kena. Dalam rumah akak memanglah. Akak kata anak akak dah berbulan-bulan batuk. Macam orang kita kata batuk gatal. Tapi takut juga. Maknanya dah infection. Habis nak cari ubat Presenolon tu. Mana nak dapat kat Lembau ni. Tak jual. Itulah. Makan ubat tu je lah. Makan ubat batuk Presenolon sampai 3 botol, 4 botol. Tak bahaya ke? Ubat batuk 2, 3, 4 botol? Tidak lah nak kata bahaya pun. Tak ada lah nak kata bahaya. Makan je lah. Apa nasihat? Apa nasihat? Kalau kita makan pun tak hilang, baik makan atau baik tak payah makan? Kalau makan pun tak hilang. Kalau makan hilang. Kalau makan kurang tak rasa? Makan tak ada. Cuma tu lah kalau tak sebab kita makan kan ikut waktu kan. Dan lepas tu bila dia nak batuk, dia batuk lah. Dan makan pun kalau dia batuk, dia batuk lah. Tapi kalau tidur dia batuk tak? Tidur tak?
Kalau tidur tak batuk tak payahlah, itu je yang penting. Oh, kalau tidur batuk baru makan ubat. Kalau tidur batuk tu yang paling problem, tapi kalau macam batuk sikit-sikit apa semua, saya tak peduli sangat pun. Oh, dia memang sikit-sikit tuan, tapi dia kerap. Dan dia lama, risau juga sebab anak-anak tu yang kena macam tu yang risau tu. Sakit dada tak batuk? Batuk kong kan batuk keh. Dia itulah yang keh tu. Batuk keh tak apa, tak ada masalah, kita buat tak tahu je. Dia maknanya dia bukan ada kena-mengena dengan kata orang paru-paru ke. Tak ada Tak lah, kalau paru-paru tu batuk kong tak berhenti-henti. Yelah, kita takut pula tiba-tiba je ambil sambil lewa, sekali jangkitan kuman dekat paru-paru. Pergi cek, pergi doktor-doktor biasa, tak ada apa, batuk biasa. Kalau jangkitan kuman kat paru-paru ni tak boleh nak nafas dah. So kita tanya doktor, kalau jadi jangkitan paru kat paru-paru tu macam mana doktor? Dia punya feeling dia tu, Jangkitan apa? Jangkitan kuman dekat paru-paru. Susah nafas. Nafas tak puas, batuk tu memang baring tak boleh. Kalau baring itu untuk batuk, sak nafas semua tu lah. Lain tau. Itu kira dah teruk doktor. Itu kira dah teruk bang. Itu kau tu. Kalau jangkitan dekat paru-paru memang teruk lah. Kalau dah jangkitan dekat paru-paru kan. Paru-paru tak boleh fungsi, tak boleh nak kembang fungsi dengan baik. Memang susah lah. Kita nak nafas pun susah. Kita nak baring susah. Untuk batuk. Dia refleks. Batuk ni badan kita punya refleks untuk buka paru-paru tu. Cuma untuk batuk. Bila kita baring lagi kuat batuk. Sebab refleks untuk buka paru-paru tu supaya kita dapat oksigen. Tapi lama-lama takut dia lama-lama kita punya oksigen drop. Oksigen drop tu jadi masalah teruk lagi. So kalau betul ada jangkitan kat paru-paru ni, memang kena ambil antibiotik ni untuk rawat punca lah. Punca dia adalah kuman dalam paru-paru. So kita kena settlekan lah masalah kuman tu, ambil antibiotik. Yang ubat antibiotik tu kita boleh minta ke doktor? Macam kita dah berapa kali pergi, dan lepas tu ni tak baik ni, bagi ubat macam ni aja, saya nak antibiotik. Boleh macam tu Okay. Kalau hospital kerajaan setting klinik swasta punya setting berlainan. Kalau hospital kerajaan, guideline dia kena ambil darah dulu. Bila terbukti ada kuman, baru kita bagi antibiotik ke antiviral ke yang diperlukan, ambil darah kan. Tapi benda ni selalunya dia hospital kerajaan ni takkan ambil darah terus. Dia bagi Panadol dululah, lepas 2 kali demam tu baru dia ambil darah. Itu hospital kerajaan lah. Tapi di private setting, klinik swasta, dia bergantung kepada doktor juga. Kalau ada doktor ni, setengah doktor ni yang hanya pegang guideline kerajaan, masih bekerja kerajaan, otak masih hari kerajaan, dia akan ikutlah guideline kerajaan. Tak boleh antibiotik dulu. 2-3 kali datang baru bagi antibiotik. Tapi kalau doktor tu dah lama dalam private setting, dia dah tahu dah. Soalnya dia akan senang sikit bagi antibiotik. Sebab dia tahu kalau tak ada antibiotik tak elok. Selalu macam tu lah. Saya jenis macam tu. Orang ni batuk kahak ke, bengkak ke, kali kahak ni hijau ke apa ke, tonsil bengkak ke, memang saya terus bagi antibiotik, tak ada tunggu kali kedua dah. Melainkan budak-budak lah. Budak-budak saya takkan senang bagi antibiotik lah. Kita tengok keadaan dulu. Terima kasih doktor. Maknanya yang berjangka masa berapa lama tu nak tunggu yang tu nak baru kita pergi untuk yang lebih advance lagi. Jangka masa berapa lama? Dia sebenarnya bergantung kepada doktor tu pengalaman tau. Kalau dari segi clinical representation tu pun doktor tu boleh tahu dah ada penyakit apa, ada kita kuman kat mana. Sebenarnya dia bergantung pada pengalaman doktor sendiri masa dia check. Keadaan akak macam keadaan akak sekarang ni, akak perlu tak ambil darah tinggi dengan demam? Kalau akak demam, ambil ubat demam. Tapi darah tinggi tu kalau tak tinggi tak payah ambil. Tak, sekarang ni akak punya keadaan, kan akak kata akak ada kahak dekat tekak ni. Dan lepas tu dia demam dia on off. Dia kan bila berkahak tu berkumpul macam panas. Lepas tu bila akak wetkan dia, lepas tu check balik dia turun. Dia tak demam. Jadi tu demam ke tak demam? Dia kena faham tak? Demam ni apa? Demam ni adalah simptom yang badan kita keluarkan nak bagi tahu badan kita ni ada infection sebenarnya. Orang yang ada infection sahaja akan demam.
So Allah bagi badan kita ni ada kata orang sistem yang mana nak bagi tahu tuan badan ni, tuan sakit, kau ada penyakit. Contohnya kan. So demam ni adalah satu simptom yang Allah nak bagi kita keluarkan kat badan kita ni, nak bagi tahu ada jangkitan kuman. Apa jenis jangkitan kuman itu tak pasti. So demam ni bukan simptom, demam hanya simptom. Macam akak makan Panadol ke apa tu, itu untuk rawat simptom, tapi punca je tak settle lagi. That's why yang tak elok lagi tu. Tak elok dia datang balik. Itulah. Darah tinggi akak pun macam ni. Dalam beberapa 1 jam dia berubah-ubah. Kan kejap 150, kan kejap 140, kan kejap 130, kan kejap 158. Jadi perlu makan ubat darah tinggi ke atau kerana tak payah? Dia macam akak kena faham dulu akak punya, kan kita pernah keluarkan dulu satu carta, satu timetable range blood pressure mengikut umur. Kita rasa 140 tinggi tapi umur akak dah 50 lebih. 140 normal. 140 tu normal sebenarnya. So akak kena faham kat situ. Dan kalau kita nak pastikan darah kita tinggi tak tinggi adalah waktu pagi, cek masa bangun tidur. Petang ke tengah hari itu tak berapa relevan sebab kita dah bekerja, kita dah buat aktiviti kat situ akan kacau sikit. Kita nak cek betul-betul tekan darah sewaktu rehat. Bangun tidur lah, kat situ yang kita nak pastikan kita darah tinggi ke tak. Kalau kita bangun tidur pun dah 180, itu memang sah-sah lah darah tinggi kan. Tapi kalau kita bangun tidur 120, 130 tu normal, ikut umur, normal, tak ada masalah. Macam tu. Maksudnya macam akak ni sekarang ni tekanan darah tu kerana situasi akak lah Yelah situasi mungkin tak sihat, mungkin penat. Maknanya akak tahulah, akak nak tahu tu sebab akak ni tak faham. Adakah sebab selalu kan doktor kan kata nanti tiba-tiba dia tinggi, macam mana? Sebab tiba-tiba tinggi dia akan boleh buat jadi stroke apa semua. Itu yang kita jadi takut tu doktor. Tu yang faham. Tu yang kata ni aku ni perlu makan ubat ke atau biarkan dulu ke, macam tu lah. Ubat standby je tapi tak pernah makan. Tak apa, standby je. Terlampau tinggi. Kalau saya kat standby buat pentang aku suka standby. Terlampau tinggi je 180, 190 tu ambil lah untuk turunkan. Sementara waktu untuk cari punca dia. Untuk cari punca dia. Apa punca dia sebenarnya sekarang tinggi ni. Okey. Sekarang ni akak faham lah puncanya akak yang ni lah pasal masalah ni lah, pasal masalah kahak ni. Terima kasih doktor. Terima kasih tuan. Sama-sama. Baik. Okey, baik, kita habiskan kelas kita dekat sini 1:14. Okey, baik. Terima kasih semua, terima kasih banyak. Esok minta hadir lagi ya. Kita punya kelas ni macam biasa untuk hari Rabu pula nah. Okey, baik. Tuan ada request lah tuan. Apa dia request dia? Silakan. Tuan, boleh tak satu sesi tuan ambil tajuk tentang najis? Datuk jalan najis saja. Pencernaan saja. Pun boleh, tak ada masalah. Kita buat esok lah senang. Sebab apa orang MBB ni memang banyak dengan masalah pencernaan ni, tak faham, akak tak faham. Okey, alright. Untuk akak Zadila tersayang kita buat. Don't worry. Okey, baik. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Ed. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.